Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil 3 ekor burung. Cari. Ayat ini memang kisah ini ada dalam Al-Quran. Saya tak ingat surah mana. Nabi Ibrahim diperintahkan ambil 3 ekor burung lalu disembelih. Kemudian dicincang halus. Kemudian digaulkan. Digaul. 3 ekor burung yang telah dicincang halus. Lalu Allah perintahkan supaya diletakkan di 3 bukit yang berbeza. Disepretkan kepada 3 bahagian. Letak bukit pertama, letak bukit kedua, letak bukit ketiga. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim memanggil semula burung tadi. Nabi Ibrahim pun panggil sekelip 3 ekor burung itu ada di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana telah dipotong halu dicincang, dah dicampur daging, tak tahu dah daging mana dah satu ni burung yang mana. Tapi sekelip mata sahaja. Allahu Akbar. Bagi orang yang beriman bila melihat mukjizat bertambah-tambah keimanannya. Tapi bagi orang yang musyrik, orang yang kufur bertambah-tambah kekufurannya. Kerana dia meminta dengan rasa sombong. Sebab itu yang menghalang hidayah kita pada hari ini juga. Manusia pada hari ini bukan tak tahu. Bukan tak tapi tak mahu. Iaitu sifat sombong. Sebab itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sifat sombong. Ada 7 perkara yang mendatangkan sifat sombong. Ada 7 perkara. Satu hari suami saya yang bagi ni. Dia dapat tazkirah, dia kata cuba cek 7 tu ada, dia kata. Muhasabah diri sendirilah. 7 perkara yang membawa sifat sombong bagi setiap manusia. Yang pertama, manusia boleh jadi sombong disebabkan keturunannya. Padahal bukan keturunan hebat sangat pun, anak cikgu. Saya anak cikgu. Subhanallah, pun dah rasa lebih daripada orang lain. Itu belum jadi anak menteri, anak Tan Sri, anak Dato', anak Datin. Keturunan ini boleh mendatangkan kesombongan. Tapi kalau keturunan yang baik, tak menyombongkan diri, tawaduk, humble, subhanallah, satu kemuliaan. Tapi ramai orang kalah kerana keturunan. Anak tok guru, anak syekh, saya anak ulama sekian, saya anak ustaz, saya anak ustazah. Boleh rasa lebih daripada orang lain. Berhati-hati. Saya, suami saya sekian. Tu bukan keturunan tu. Tumpang suami. Yang tu isteri saya tu. Itu anak saya tu. Yang jadi bos, pengarah tu. Subhanallah. Kadang-kadang kerana asbab itu kita jadi sombong. Kalau tak jadi sombong tak apa. Bukan saya kata tak boleh benda tu. Tak. Tapi berhati-hati bila kita diuji dengan keturunan. 2. Yang boleh mendatangkan sifat sombong kepada manusia. Iaitu ilmu. Allahu Akbar. Kita jangan tengok orang lain ya. Tengok diri sendiri. Masing-masing semua ada ilmu masing-masing. Orang yang ada ilmu karipap, dia jadi sombong dengan ilmu karipap dia. Bila makan karipap orang, ni ada benda tak cukup ni. Sekali makan dah tahu dah. Memang ni. Kalaulah dia ada sifat tak sombong dengan ilmu dia, Dek, kamu ke yang buat? Meh, Acik nak ajar sikit. Acik dah 20 tahun dah karipat. Ratu karipat Malaya. Acik ajar sikit. Kalau nak karipat sedap, kau campur sikit dengan ais. Dengan air sejuk. Dia ajar. Dia tak rasa sombong. Kalau rasa sombong dengan ilmu karipat dia, ya Allah, kalaulah macam ni buat, better payah buat. Rasa sombong. Masya Allah. Ada isteri sombong sebab ilmu membunga dia tu. Satu hari dia suruh suami dia letak baja. Tiba-tiba dia tengok penuh baja. Bang, kau tak boleh fikir. Matilah pokok kalau baca macam ni. Ada ilmu pokok. Subhanallah. Ilmu masak. Ilmu apa pun. Ilmu kalau kita lebih daripada orang lain boleh datang sombong. Tapi kalau tak ada sifat sombong, bang. Ni, kalau ni, banyak ni, lebih sikit ni, ajar dengan baik. Allahu Akbar. Kita bukan ilmu apa pun. Allah bagi ilmu pada manusia sangat sikit. Ilmu itu yang sikit tu dikongsi semua orang. Allahu Akbar. Ada sikit-sikit ilmu bukan datangkan sombong tapi merendah diri. Lalu kita mengajar berkongsi dengan orang. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau ilmu agama, dia rasa sombong, itu bukan alim ulama'. Sebab ilmu itu sepatutnya merendahkan lagi diri, bukan meninggikan diri. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mendatangkan sombong adalah harta benda.
Bukan hebat sangat pun. Kereta Merc memanglah rasa hebat. Kereta BMW memanglah kereta tu hebat. Di sisi Allah tak ada apa-apa. Bawa kereta hebat-hebat tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan kerana itu kita jadi sombong. Allahu Akbar. Ada orang bawa kancil. Kan? Tapi kancil itu membawa dia ke rumah Allah. Dia lebih mulia di sisi Allah. Walaupun kereta hebat tapi tak bawa ke rumah Allah, dia hina di sisi Allah. Sebab Allah yang beri dia rizki kereta hebat tapi dia tak kembali kepada Allah. Tak ada masalah kumpul kereta besar, rumah besar, tak ada masalah. Kalau barakah rumah besar, kereta besar itu boleh bawa ke dalam kubur, barakah tu boleh bawa. Dia gunakan kereta yang baik itu menuju ke rumah Allah, ke majlis ilmu, kepada cari kerja, tak ada masalah. Jangan pula kita tengok, dunia semua tu. Sebab itu saya tak pandang Merc ni. Memang dia tak mampu beli pun. Ada 3 perkara yang Nabi sebut. Yang mana kalau kita gunakan daripada rizki yang Allah beri, ia bukan satu pembaziran. Nabi kata di antara kebahagiaan seseorang itu ialah dapat kediaman yang luas, maksudnya rumah yang selesa, kenderaan yang baik dan jiran yang baik. 3 perkara. Subhanallah. Tetapi yang membazir itu maksudnya apabila dia melakukan kepada perkara sia-sia. Kalau duit ada 2 juta, beli kereta 1 juta, tak ada masalah. Kita ni ada duit 1,000, memanglah kita kata membazir beli kereta 1 juta. Dah memang Allah bagi dia rizki juta-juta, tak ada masalah. Dan kereta itu dimanfaatkan dengan cara yang baik, subhanallah. Maksudnya kereta yang bagus, rumah yang selesa, kemudian jiran yang baik. Itu di antara tanda-tanda nikmat kebahagiaan seseorang. Subhanallah. Okey. Yang tak dapat pun bahagia. Masya Allah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 4 tu kan. Ayat kedua hingga 4 ke ayat yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Diberikan oleh Allah jalan keluar. Setiap kesulitan, setiap masalah, setiap ujian mesti ada jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah diberikan kecukupan. Ada orang kaya raya tak cukup-cukup. Dah ada rumah 5 biji, nak beli lagi, tak cukup-cukup. Ada kereta dah banyak, tak cukup-cukup, beli lagi. Ada isi seorang, tak cukup-cukup. Tak boleh sebut tu, sensitif. Cukup insya-Allah. Ustazah, saya cukup dengan 3 orang. Itulah maksud dia. Ada yang cukup 3 orang. Ada yang cukup 4 orang. Ada yang cukup seorang. Subhanallah. Yang cukup dengan seorang, yang cukup 3 orang jangan cakap. Kau seorang, tak cukup. Memang Allah beri dia rasa cukup dengan seorang. Yang 2 orang pula, jangan pula kita cakap, kau ni tak cukup dengan seorang. Memang Allah beri dia rasa cukup dengan 2 orang. Sebab dia kata motor, kalau 1 tayar, tak maintain, kena 2 tayar. Dan kalau nak maintain kena kereta 4 tayar, lagi maintain dia kata. Macam-macam lah orang lelaki kan. Okey, kembali semula, tak boleh panjang buat tu. Tak habis lagi. Kesombongan yang keempat adalah kecantikan ataupun kehansaman, rupa paras. Ramai mana sebab rupa paras mendatangkan rasa sombong, rasa lebih baik daripada orang. Menghina, merendahkan orang. Tubuh badannya yang baik, kecantikannya dan sebagainya. Subhanallah. Itu 4 kan. Yang kelima. Sebenarnya saya dah tak ingat dah tu. Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Saya kena tengok balik. Encik suami yang mendengar, tolong hantar balik tazkirah tu ya. Saya rasa encik suami dengar ni, nanti saya buka. Tapi memang bagus sangat. Ada 7 supaya kita muhasabah. Saya nak sambung yang ni ya. Saya kena berhenti pukul apa? Pukul 4. Ya.